Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab. Adab merupakan kualiti yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Tapi apakah maksud adab? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang halus ataupun sopan. Manusia dihormati kerana adab yang ditonjolkan kepada orang ramai. Islam begitu menekankan adab dalam semua aspek kehidupan kita. Jika anda ingat ketika belajar di sekolah rendah dahulu, ada pelbagai adab yang anda pelajari. Adab beraya, adab berjanji, adab menuntut ilmu, adab bersukan, malah adab terhadap binatang, juga alam sekitar. Malah melalui adab juga kita boleh berdakwah kepada orang bukan Islam. Kita boleh menonjolkan kualiti terbaik kita ataupun adab sopan kita pada mereka dan mengajak mereka pada Islam melalui adab sopan. Malah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam satu hadis, maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Nabi bukan saja diutuskan untuk menyampaikan kalimah tauhid, malah menyempurnakan akhlak. Tapi mengapa begitu penting adab dalam dakwah Nabi kepada manusia ketika itu? Maka insyaAllah dalam video kali ini kita akan pergi satu persatu kepentingan adab dalam Islam. Mari kita sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Immanuel Hakim bin Hazani. Dengan kesempatan ini saya diberikan peluang untuk memberikan sedikit tazkirah mengenai kepentingan adab dalam Islam. Antara kepentingan adab dalam Islam ialah adab dapat melatih seseorang Muslim itu lebih beriman dan lebih berdisiplin. Contohnya, adab dalam menuntut ilmu, kita boleh mengambil iktibar dari kisah Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Dalam kisah ini, Nabi Musa sering diperingatkan oleh Nabi Khidir untuk bersabar dengan perjalanan yang akan dihadapi oleh mereka. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir bertindak dengan melakukan sesuatu perkara yang sering menimbulkan tanda tanya daripada Nabi Musa. Contohnya dalam kisah ini, apabila mereka berjalan untuk menuntut ilmu, mereka bertemu dengan seorang yang memiliki perahu, dan orang tersebut menumpangkan Nabi Musa dan Nabi Khidir tanpa sebarang upah. Lalu apabila mereka sampai di destinasi, Nabi Khidir membocorkan perahu tersebut, dan Nabi Musa memarahi Nabi Khidir dan meminta sebab kenapa buat demikian. Lalu mereka meneruskan perjalanan dan mereka bertemu dengan seorang kanak-kanak. Lalu Nabi Khidir memutarkan kepala budak itu sehingga maut. Lalu Nabi Musa marah dan mempersoalkan kenapa Nabi Khidir membunuh budak yang tidak berdosa ini. Lalu mereka meneruskan perjalanan dan mereka tiba di sebuah negeri. Lalu disambut oleh penduduk di negeri tersebut dan diberi jamu. Namun Nabi Khidir menolak dan mereka terjumpa dengan bangunan yang roboh. Lalu diperbaiki bangunan tersebut oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa mempersoalkan lagi tindakan tersebut. Akhirnya mereka berdua berpisah dan Nabi Khidir memberikan alasan kepada Nabi Musa mengapa dia melakukan setiap perkara tersebut. Perkara pertama, di mana dia membocorkan perahu. Sebab dia membocorkan perahu tersebut adalah kerana ada raja jahat yang akan datang merampas setiap perahu tersebut nanti. Yang perkara kedua, kerana budak tersebut mempunyai ibu dan bapa yang alim. Apabila budak itu besar nanti, dia akan memaksa ibu bapanya untuk berlaku zalim dan kufur. Dan sebab ketiga, mengapa dia memperbaiki rumah tersebut, kerana bangunan tersebut mempunyai harta anak yatim, dan supaya harta itu dapat digunakan oleh dua orang anak yatim nanti apabila mereka besar kelak. Seterusnya, antara kepentingan lain adab dalam Islam ialah adab dapat mengeratkan silaturahim sesama Muslim. Contohnya, kita mempunyai adab bergaul dengan rakan. Antara perkara penting adab bergaul dengan rakan ialah kita haruslah berkatakan sesuatu yang baik dan juga memanggil rakan dengan nama yang baik. Hal ini kerana apabila kita tidak beradab, seperti memanggil nama mereka dengan
dengan nama binatang, ia secara tidak langsung akan membuatkan rakan kita marah dan menyebabkan terputusnya silaturahim. Dengan itu, ia secara tidak langsung kita akan menyebabkan kemurkaan dan ketidakberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Iman. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad Rizwan. Jadi saya akan menerangkan apakah hubungan di antara adab dan juga iman. Baiklah. Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dalam satu hadis, amal yang menjadikan timbangan seseorang mukmin berat pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci orang yang melampaui batas dan tidak bersopan santun. Baiklah, dalam membicarakan peribadi akhlak juga ada orang yang berakhlak yang berakhlak cela. Jadi golongan itu mempamerkan segala perbuatan dan percakapan yang dianggap buruk dan keji seperti kedekut, menipu, zalim, riak, pentingkan diri sendiri. Selain itu, Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai hal yang paling menyebabkan seseorang itu masuk syurga. Lalu baginda menjawab dekat Abu Hurairah, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Takwa kepada Allah dan juga berakhlak mulia. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis riwayat Al-Darimi yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jelaslah dekat sini bahawa seseorang yang dihiasi kesempurnaan akhlak, menandakan dia juga mempunyai kesempurnaan iman. Selain itu, Abu Dzar meriwayatkan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadanya, bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, supaya perbuatan baik itu dapat menghapuskan dosa perbuatan buruk yang kamu lakukan. Bagus sangat di sini. Bergaullah dengan orang lain dengan menggunakan akhlak yang terpuji. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya akhlaknya diperbaiki sebagaimana tubuh badannya diciptakan dalam keadaan yang sangat baik dan sempurna. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau menciptakanku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Juga di dalam buku ensiklopedia Akhlak Rasulullah, menerangkan proses pembentukan hati dan akhlak perlu melalui 3 proses. Ada 3 proses. Yang pertama, tahalli, tahalli dan juga tajalli. So apakah maksud tiga-tiga ni? Kita pergi yang pertama. Tahalli ni maksudnya membersihkan diri daripada sifat tercela, sama ada zahir ataupun batin. Jadi bagi melakukan hal berkenaan, untuk melakukan hal berkenaan, seseorang perlu mengenal pasti apakah penyakit hati yang bersarang dalam dirinya. Kemudian dia perlu berusaha untuk bersihkan dengan meninggalkan perbuatan yang tercela tersebut. Jadi kita akan lompat kepada seterusnya, iaitu tahalli. Tahalli pula adalah menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Selepas kita kosongkan jiwa daripada akhlak buruk, jadi seseorang akan mudah sangat untuk memasukkan akhlak yang terpuji ni ke dalam dirinya. Apabila menjadi kebiasaan berakhlak dengan akhlak yang baik, jiwa manusia tu akan menjadi sangat tenang, iaitu di tahap tajalli, tahap yang ketiga. Pada peringkat itu, perasaan seseorang sentiasa mempunyai rasa bertuhan, merasakan Tuhan sentiasa dekat dengan dirinya, mengawasi tindak tanduknya. Dia akan selalu rasa Allah ni bersama dengan dia. Orang yang baik akhlak juga menerima ganjaran serta berpeluang berada hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara kesimpulannya, kita dapat lihat yang mana akhlak ini amatlah penting dalam kehidupan kita, lagi-lagi kehidupan kita sebagai seorang manusia, kerana
akhlak ini membezakan antara manusia dan juga haiwan. Kita selalu ingat yang adab ni sama dengan perilaku, manakala secara sebetulnya akhlak ini amatlah berbeza dengan perilaku, yang mana adab ini membawa makna mencerminkan sifat kita dan personaliti kita sebagai seorang manusia, manakala perilaku ini adalah perbuatan kita, adalah action kita. Jadi kita kenalah membezakan antara adab dan perilaku. Setiap agama juga mementingkan adab dalam ajaran dan pegangan mereka, kerana even tak ada agama sekalipun, adab adalah kita punya guideline, adalah kita punya pegangan untuk kita hidup. Kerana adab ini adalah asbab kepada kejayaan kita. Di dunia ini tak kisahlah kejayaan dalam perniagaan, kejayaan dalam pelajaran. Untuk mencapai kejayaan itu, ada adab-adab yang perlu diikuti, ada adab-adab yang perlu diamalkan. Jadi tapi sebagai seorang Muslim, kejayaan mutlak kita adalah untuk menuju ke syurga. Itu adalah kejayaan mutlak kita. Jadi saya menyeru kepada anda yang di luar sana untuk menjaga diri, menjaga adab dan menjaga akhlak masing-masing, kerana ia mencerminkan diri kita dan kita membawa imej agama kita sendiri. Jadi agama Islam itu adalah agama yang indah dan agama yang sejahtera. Jadi kita perlulah menjaga nama baik Islam dan jangan sesekali mencemarkan nama baik Islam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.